الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-samalah kita panjatkan syukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan peluang untuk terus hidup, setelah mana kita diberikan kesempatan untuk merasai nikmatnya beribadah pada bulan puasa. Kemudian Allah teruskan nikmatnya dengan diberikan pada kita nikmat dapat berhari raya pada tahun ni, setelah mana 2 tahun kita dikekang tak boleh beraya, bakar lomang makan sendiri, buih kuih lahap sendiri kan. Tahun ni ada peluang kita makan kuih orang lain. Kalau tidak 2 tahun kita makan kuih kita sendiri ya. Alhamdulillah, tu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita dah keluar daripada Ramadan ni, apa yang kita buat dalam bulan Ramadan tu hendaknya berpanjangan dah. Mudah-mudahan teruslah kita cubalah rasakan bulan-bulan yang lain tu seperti bulan Ramadan juga. Untuk memotivasi, menaikkan semangat diri kita untuk terus beribadah kepada Allah tanpa mengira saat ketika bulan sebenar apa bagi kita semuanya Ramadan. Dengan cara itu insya-Allah kita punya semangat untuk ibadah tu terus berkobar-kobar, dan insya-Allah kita istiqamah dengan apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan, dulu kita berhenti pada ayat yang ke-35 daripada surah An-Nazi'at. Jadi hari ni tuan-tuan yang ada buku ni boleh buka muka surat yang ke-28. Kita mula pada ayat yang ke-36 daripada surah An-Nazi'at. Kita baca sama-sama tuan-tuan insya-Allah. Ayat 36 muka surat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك
ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ayat 36 tuan-tuan, tengok sedikit tajwid ya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Burrizatil jahimu liman, nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Atau yang tak berapa kenal huruf idgham ni, cukuplah kita tengok tulisan tu. Dah banyak kali kita sebutkan mana-mana nun yang mati yang tidak ada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Melainkan kalau depan nun tu huruf lam dan ra. Tu kena ingat tu. Jadi sini dengung. Liman yara ra. Fa amma man tagha. Fa amma, semua mim dan semua nun yang bertasydid ataupun bersabdu dibaca dengung 2 harakat. Fa amma 2 harakat maksudnya 2 gerakan jari. Fa amma. Jadi gerakan jari ni bergantung pada kita punya nada bacaan. Kalau kita baca laju, lajulah gerakan tu. Kalau baca perlahan, perlahanlah gerakan tu. 2 gerakan jari. Itu maksud 2 harakat. Mautagha, nun mati berjumpa dengan ta, ikhfa hakiki. Kita bunyi baca dengan dengung, masukkan bunyi nun mati tu ke dalam huruf ta, huruf ikhfa, maknanya sembunyikan. Mautagha, ta gha. Wa asaral hayatad dunya. Wa a, yang a ni bukan, ini bukan mak asli ni, ini mad mak badal. Mana-mana huruf mad yang didahului oleh hamzah, sama ada bunyi dia a, maknanya alif yang mati, ataupun i, ya yang mati, hamzah bagi bawah, ataupun u, maknanya a, i, u, itu adalah mak badal, bukan mad asli. Bentuknya sama macam mak asli. Mad asli ni apabila huruf mad didahului oleh huruf yang selain daripada hamzah, itu mad asli. Macam fa'amma, ma tu mad asli sebab mim depan dia, kan? Wa atharul haya, itu ada kalau yang mula-mula ngaji dia akan baca hayawat. Tapi kalau dah lama dia tahulah itu bukan hayawat, itu haya. Ada banyak perkataan yang ditulis dengan huruf waw tapi bunyinya alif. Riba, ra, ba, waw. Itu yang ramai baca ribawa. Zakat, za, zai, kaf, waw, ta. Kalau orang dah biasa ngaji, dia akan baca zakat. Orang yang baru belajar ngaji, dia akan baca zakawat. Padahal tu zakat. Hayah, zakat, riba, salat, ini semua huruf alif duduk di rumah waw. Dia bukan bunyi waw tapi bunyi alif. Seperti hayah. Hayatat dun, ya, dunia dengung tak tuan-tuan? Dunia tak dengung. Nampaknya macam mad, macam idgham ma'al gunnah, sebab ya tu huruf idgham. Tapi ada perkataan-perkataan dalam Quran yang tak dibaca dengan dengung. Dia jadi hukum izhar mutlak, bukan idgham ma'al gunnah, iaitu dunia, lagi perkataannya dunia, lagi bunyan, sinwan, qinwan. 4. Dunya, bunyanun, bunyan, sinwan, sad, nun, waw, alif, nun, dengan qinwan, qaf, nun, waw, alif, nun. Jadi 4 perkataan ni ulama-ulama tajwid menyebutkan hukumnya bukan idgham ma'al gunnah, tetapi izhar mutlak. Izhar mutlak maksudnya izhar yang mutlak, memang diizhar, tak boleh baca dengan dengung. Ni kalau baca dengung akan bunyinya doya pula kan, lain macam bunyinya, bukan dunia lagi dah tu. Kan?
Jadi biasanya hukum ni ada juga yang mengatakan ni jadi izhar mutlak sebab nun mati bertemu dengan ya dalam satu perkataan itu. Qinwan pun satu perkataan, bunyan satu perkataan, sinwan satu perkataan. Adapun limai yaro ke atas tu dia dua perkataan. Satu man, satu ya yaro. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Wallahu alam. Itu dari sudut ilmu tajwid dia. Mari kita tengok pula tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran dia. Apakah sebenarnya mesej perutusan yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada umat manusia ni melalui surah An-Nazi'at ini. Ayat 36, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 36 tu, kata Ustaz Ahmad Sun Haji, setelah Allah menerangkan kekuasaannya dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, sebagaimana dia berkuasa pula menciptakan alam, diterangkannya di sini kepada Rasulnya bahawa pada masa itulah malapetaka yang amat besar datang menimpa. Itu bukan ayat 36 ni tafsiran tuan-tuan. Kat mana tu? Ni, manusia pun teringat apa yang dikerjakannya setelah terlihat dalam buku catatannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang. Jadi bila neraka ni diperlihatkan kepada setiap orang ni, Allah Ta'ala sebut dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Siapa orang ni tuan-tuan? Jadi berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab tafsir ini, wa burrizatil jahimu liman yara ni, burrizah tu maksudnya dizahirkan, diperlihatkan, orang nampak, liman yara, bagi siapa yang melihat. Maka kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap, memperlihatkan tentang neraka yang menyala-nyala itu, dan semua orang yang dapat melihat pada hari kiamat ni, yang ditakdirkan melihat, dia akan dapat melihat kobaran api neraka tu. Berdasarkan kitab Tazkirah fi Ahwalil Mautah wa Umurul Akhirah, ada orang-orang yang dibutuhkan, dipokakkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi ini untuk kulladzi basar, sesiapa yang dapat melihat, maka dia akan dapat melihat bagaimana api neraka tu tatalazza ni menyala-nyala. Itu kata Ibnu Abbas, maknanya siapa yang boleh melihat pada hari kiamat besok, di akhirat, dia akan nampak kobaran api neraka itu. Dan ada pula pandangan daripada ulama yang lain menyebutkan bahawasanya yang dimaksudkan diperlihatkan api neraka ni kepada manusia yang melihat ni, kata ulama ni, kata dia adalah orang-orang kafir. Al-muradu al-kafir. Kerana orang-orang kafir ni besok, tak kala dia mati, dibangkitkan di akhirat, dia akan diperlihatkan api neraka yang menyala-nyala itu, dan diperlihatkan daripada pelbagai bentuk azab dalam neraka. Tujuan apa? Menakut-nakutkan lagi. Menakutkan lagi orang-orang kafir ni. Jadi pada ketika itu, kata ulama yang berpendapat ni mengatakan api neraka ni diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang kafir dengan diperlihatkan kepelbagaian azab, macam-macam jenis azab. Itu sebagai salah satu daripada azab Allah Ta'ala sebelum orang kafir diazab. Sebelum diazab, dia dah kena azab dulu dah, di sudut perasaan. Jadi takut bila tengok macam-macam azab neraka ni, akhirnya takut. Belum diazab lagi, itu satu azab daripada Allah. Sebelum diazab jasadnya, diazab dulu perasaan jiwa dalam keadaan ketakutan. Waqil, ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya diperlihatkan api neraka ni kepada yang melihat. Pendapat yang ketiga ni kata orang mukmin, Tuhan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang mukmin ini api neraka. Untuk apa? Supaya dia mengetahui besarnya nikmat Tuhan.
Bila nampak neraka dengan segala azab, ya Allah, bau berasa dibandingkan dengan syurga ni. Besar sangat azab syurga Allah ni. Bila diperlihatkan neraka ni, masya-Allah tu, dengan macam-macam azab. Bila pandang neraka tu banding dengan syurga, orang beriman akan tahu, ya Allah, besarnya azab syurga daripada nikmat syurga daripada Allah Ta'ala berbanding dengan neraka yang dipertontonkan pada mereka. Kita tak tahu macam mana rasa senang tu kalau kita tak pernah susah, kan? Orang senang hidup, tiba-tiba orang cerita susah. Macam mana susah tu, ya? Kita tak tahu nikmat susah tu macam mana. Macam orang tak pernah domam lah, tak pernah pening kepala. Kawan dia kata sakit betul kepala, 2-3 hari pening dah. Dia tak pernah pening. Macam mana pening tu? Dia tak boleh beza pening dengan tak pening. Kawan kata dia bertanya, yo, kau tak pernah dengar suara tu. Dia tak dapat nak beza pening tu macam mana. Tapi orang dah pening, bila kawan dia cerita pening, oi, memang azab, kata dia. Masa tu dia sihat. Orang sihat dah pernah, orang yang dah pernah pening, dia sihat, dia tahu macam mana nikmat ni. Tak kena pening kepala tu ataupun migraine, kan? Macam itulah ni Allah Ta'ala tuntunkan pada orang-orang beriman ni neraka supaya dia tak boleh beza, kan? Ni syurga, ni neraka. Bila nampak neraka dengan segala azabnya, maka bersyukurlah orang beriman ni, ya Allah, jauh besar azab syurga tu dibandingkan dengan neraka, dengan segala jenis azab yang ada. Itu 3 pendapat lebih kurang yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir di sini. Kemudian fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal. Allah Ta'ala sebut siapa yang lebih yang melampaui batas. Nanti kita tengok apa maksud melampaui batas ni. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bagi dia dunia ni dah segala-galanya. Maka orang macam ini nanti tempatnya adalah dalam neraka jahim, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi menafsirkan di sini maksud fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maksudnya tajawazul had fil isyan, iaitu maksud orang melampaui batas ni orang yang melampaui had dalam melakukan maksiat pada Allah. Ada orang jahat, ada yang terlebih-lebih jahat. Kan ada grade-grade itu. Orang kalau mencuri, kita tak khabar dia baik, jahat. Mencuri, membunuh pula lagi. Itu lebih jahat daripada orang yang mencuri tadi. Mencuri, membunuh, dah bunuh orang, rompak segala, bakar lah rumah tu. Itu lagi jahat lagi orang tu. Jadi jahat pun ada grade-grade, baik pun ada grade-grade. Orang sembahyang zuhur 5 waktu fardu penuh, baik tak? Baik. Tapi mana lebih baik dengan orang yang sembahyang 5 waktu penuh, dalam masa yang sama dia buat sembahyang sunat yang qabliyah ba'diyah. Tentulah dia lebih baik lagi, kan lain grade itu. Mana pula dia buat fardu, dia buat sembahyang qabliyah ba'diyah, malam-malam dia bangun tahajud. Tentulah nombor 3 ni lebih baik daripada nombor 2 tadi. Jadi di sini disebutkan tagha ni maksudnya orang yang melampaui batas dalam melakukan maksiat. Sebab kita semua, saya dah banyak kali sebut, kita semua tidak maksum, tak suci daripada dosa. Kita buat dosa. Kita buat dosa tu biasa. Yang luar biasa, kita tak ada dosa. Itu luar biasa. Supaya tak ada dosa ni Nabi je. Jadi kita ada dosa. Kita buat dosa, tapi setiap kali kita berdosa, kita mohon ampun pada Allah, kita taubat, kita tahu tu salah, kita cuba usaha untuk kurangkan kesilapan dalam hidup kita. Ni orang bukan isyan. Tapi ada orang yang isyan, yang melampau-lampau, entara. Dia dah buat dosa, kawan dia khabar ni tak waktu kau buat ni, tak ada dah, kat dia apa tu dia je. Membunjur lalu, melintang, patah. Apa tu dia lah, sekuat dia nak buat. Yang ini isyan ni, melobby-lobby ni, orang ini disebut tagha, melampaui batas dalam melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud orang inilah disebut fa amma man tagha ni. Jadi ada pandangan menyebutkan sebenarnya ayat fa amma man tagha ni, kata Imam Qurtubi,
nazalat fi Nadr wa bnihi Al-Haris. Kata pandangan yang dibawa oleh Imam Qutubi, kata dia, ada ulama menyebutkan ayat ini sebenarnya turun kepada Nadr, seorang yang nama Nadr, dan puteranya, anaknya yang bernama Haris. Maknanya ayat diturun kepada Nadr dan anaknya Haris yang tagha, yang melampaui batas. Dalam semua di sini tak sebutlah kenapa, apa yang dilakukan oleh Nadr ni, dan Haris ni. Cuma kalau tak salah saya, Nadr ni antara orang yang, kalau kita ngaji dulu di Ihsaniyah kan, dia yang orang yang pandai syair-syair kan, memburukkan Nabi, isi-isi Nabi ni. Tak salah saya Nadr ni melampau-lampau nak kerja Nadr bin Haris. Nadr ni dan Haris ni tak salah saya orang ni lah. Cocak tu kata betul tu. Kan cakap cocak pula susah lah. Anda lah cocak pada kita orang. Tak pakai cocak tu. Okay. Dan ada juga mengatakan wahya ammatun fi kulli kafir. Sebenarnya ayat ni turun sebenarnya kepada umum. Ia berasal semua orang kafir. Yang melampaui orang kafir lah, sebab dia tak beriman kepada Allah, memang terlebih-lebih kufur lah pada Allah. Jadi ayat ni pun maksud dia umum untuk semua orang kafir yang memang asaral hayatad dunya alal akhirah. Jadi ada ulama menyebutkan ayat ni sebenarnya umum, menceritakan tentang sifat orang kafir yang kebanyakan mereka semuanya mendulukan dunia daripada akhirat. Dia tak ada istilah halal haram, semua tak ada. Penting keuntungan, kebahagiaan hidup di dunia. Tak ada batas halal haram. Siapa ni orang kafir? Orang beriman, dia ada halal, dia ada haram, ada batas-batas yang tak boleh langgar. Jadi orang kafir ni, ayat ni turun pada orang kafir. Dia memang tagha. Dan diriwayatkan daripada Yahya bin Ibnu Katsir. Yang ini orang-orang ahli tasawuf ni, saya takut nak baca kena nak rakam ni kan. Tapi tak apalah, kita buat panduan lah. Payah nak nyebut ni kan. Tapi tak apa, rakam kita sebut dah kan. Sebab Imam Qutubi salin di situ ni. Ini orang-orang maqam tinggi ni tuan-tuan. Apa dia sebut tuan-tuan? Man ittakhadha min ta'amin wahidin thalathata alwan faqad tagha. Hai, payah nak terjemahan ni. Ini saya pun tak boleh buat ni. Siapa yang mengambil buat makanan satu masa ada 3 warna, 3 jenis, orang tu tagha. Kita kan 3 jenis, turun lepas ni kuliah kan 10 jenis. Kan. Jadi ini mungkin pandangan-pandangan Yahya bin Ibnu Katsir. Tak tahulah siapa dia ni, tapi dia ni meriwayatkan kena orang-orang, kalau ahli tasawuf ni kan, ada sufi ni, dia memang makan pun sikit, kita makan banyak sikit. Dia makan sikit, kita makan banyak sikit kan. Dia makan lambat. Orang sufi ni, kita makan banyak tapi lambat. Banyak lambat pula kan. Jadi ini perkataan ni pun saya tak berani nak cakap lah. Tapi ada pendapat toro ni, siapa makan lebih pun 3 warna tu toro lah tu dia, 3 jenis tu. Kita makan memang banyak jenis lah kan. Memang ini memang kelemahan kita ni. Waru ya Jubair anid Dhahhak. Jadi Jubair meriwayatkan daripada Dhahhak, katanya Huzaifah mengatakan bahawasanya perkara yang paling aku takuti atas umat ini, kata dia, bahawasanya umat ini lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada apa yang dia tahu. Apa maksud Sayyidina Huzaifah ni tuan? Perkara yang menakutkan aku, kata Huzaifah, iaitu umat ini lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada apa yang dia tahu. Maksud orang hari ni tuan-tuan, yang dia nampak ni kat dia itulah yang baik janji benda tu mendatangkan kebaikan, dia sapu padahal pengetahuan dia beritahu benda ni tak betul, benda ni tak betul, tapi ini nampak tu lah betul kat dia. Macam dunia ni lah, dunia ni penuh dengan keindahannya, penuh dengan kecantikannya, penuh dengan tawaran-tawaran kemewahannya. Orang lebih mendahulukan itu dalam keadaan dia tahu lebih-lebih dunia ni tak bagus sangat. Dia kerja dunia tu, dia kerja agak. Sebab itu yang dia nampak. Orang hari ni dia utamakan apa yang dia nampak, padahal kau tak tahu tu. Banyak tok guru sebut, ustaz-ustaz sebut kita jangan berlebih-lebihan dengan dunia ni.
Tak, orang manusia cari juga. Dia tak tahu ke? Dia tahu. Tapi cari juga tu. Lebih-lebih nak rehat. So tak semayang. Dia nampak kawan-kawan tu semua elok ya. Bila dah ramai buat maksiat, jadi maksiat tu jadi botol. Bondo yang tak botol kalau dah ramai buat jadi botol. Yang botol jadi tak botol sudah. Poi ke kokan, semua orang tak tutup aurat. Tak ada rasa salah semua tak tutup aurat. Ada seorang pakai tudung, yang seorang tu kata ganjil pula. Salah aku saya ni pula saya seorang ke tudung tadi. Dia kata tak botol. Orang yang tak botol tu rasa botol pula. Jadi orang hari ni tengok kawan-kawannya nak kita sekolah. Besok tak pakai tudung tu Ustaz, tak ada pun kena bakar pun, tak ada pun tambah naik parti pun elok je. Yang dia tahu kawan yang tak pakai tudung nampak selesa, nampak tak kepanasan. Itu yang tu dalam hati dia tahu berdosa tak tutup aurat ni. Itu manusia hari ni. Ni yang dimaksudkan ni Huzaifah. Manusia hari ni dia lebih mengutamakan, mendahulukan apa yang nampak daripada apa yang dia tahu. Jadi pengetahuan tu dibuang tolak tepi je. Ini yang disebut oleh Huzaifah. Sehingga akhirnya manusia itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dia. Dunia daripada akhirat. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, manusia utamakan, manusia buat dalam keadaan dia tahu benda itu tak betul. Tapi itulah manusia. Ini yang disebut oleh Huzaifah, mengatakan ma akhafu akhwafu ma akhafu ala hazihi al-ummah. Dan ada satu riwayat disebut oleh Imam Qutubi, didapati satu riwayat dalam banyak kitab bahawasanya kata Imam Qutubi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, menyebutkan la yu'thiru 'abdun li dunyahu ala akhiratihi. Disebutkan di sini tidak ada seorang hamba pun yang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Ni tuan-tuan tengok dia. Tak ada seorang hamba pun yang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Kata Imam Qutubi, melainkan Allah Ta'ala akan masukkan, campakkan ke atas dalam dirinya rasa keluh kesah, kegundahan dan sia-sia. Kemudian kata Allah, la ubali fi ayha halak. Kemudian aku tak peduli kat mana dia binasa. Binasalah dia. Orang kalau dah sampai lebih mengutamakan kehidupan dunia, Allah Ta'ala ni sebut ni dalam, bila sebut innallaha ta'ala innallaha jalla sanahu qal, maksudnya mungkin maksud hadis kursi, mungkin maksud dia hadis kursi. Maka Allah Ta'ala berfirman, kalau sampai ada hamba yang lebih mengutamakan dunianya sehingga dia meninggalkan akhiratnya, tak adalah orang macam itu perangainya, kata Allah, melainkan aku letakkan dalam hati dia umumahu wa daya'atahu, maknanya masukkan dalam tu gundah gulana, rasa tak selesa dengan rasa bondo sio-sio dalam kehidupannya, sehinggalah aku tak peduli di bumi mana dia musnah. Hanya berat kan bila sampai orang melupakan akhirat, mendahulukan akhirat daripada mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu maksud wa atharal hayatad dunya. Allah Ta'ala sebut aku tak peduli dah kat mana dia musnahlah dia. Di mana dia musnahlah dia. Tak kira lah kat mana pun tak peduli. Allah Ta'ala tak peduli orang tu. Orang yang mana ni? Dia tara melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Saya nak cerita ke tuan-tuan, ada seorang orang kaya lah. Kan kau sebut tuan-tuan kona. Saya tak sebut lah, memang kona pun. Sebab orang tu dekat Negeri Sembilan kan, jauh pun kan. Allah Ta'ala bagi dia rezeki lebih. Orang jenis bergaduh lah, dan banyak sumbangan yang kita memang tahu lah. Saya memang kona orang ni. Nak cerita itu tuan-tuan, anak-anak bila kita buat dengan anak kehidupan dia di rumah. Kadang-kadang ada orang kaya, dia buat hal sendiri kan. Anak ada rotok, abah ada rotok, sampai kadang-kadang anak tak ada masa dengan ayah. Susah nak bercakap, susah nak berbuat kan. Rotok banyak, tapi tak bahagia. Selalu rotok ni buat bahagia kan. Harta banyak, tapi tak bahagia. Dia senang, tapi tak tenang dalam kehidupan. Senang, tapi tak tenang, masalah.
Banyak harta tapi tak bahagia. Ada gini, ada orang kaya, dia banyak harta, dia bahagia dengan harta. Dia orang senang dan dia tenang. Anak-anak menjadi semua hubungan baik. Ada orang kaya, dia bagi anak kat duit kau, tapi anak tu macam tak kenal dia. Hari malam dia balik, anak tak ada, anak balik siang dia nak keluar. Dia tak pernah jumpa. Yang ni orang ni memang bagus. Saya tengok keluarga anak beranak hubungan anak dengan dia, dengan isteri dia, dengan kawan-kawan, jadi baguslah. Sampai akhir anak yang akhir tu, yang buruk akhir tu, dia duduk jauh daripada tempat kita ni. Tuhan takdirkan berkahwinlah dengan seseorang. Cara dia kahwin tu, jadi budak yang dikahwin ni anak murid saya. Masuk kat sekolah sebenarnya tu antara budak, kira budak perempuan ni bukanlah bidadari, tapi cikgu-cikgu mandang pun macam ni lah hati. Budak ni besok dia nak ambil jadi menantu ni. Macam tu. Kau dah cikgu-cikgu semua ke apa? Kalau boleh budak dia nak ambil jadi menantu budak ni. Berabot-rabot lah cikgu. Dia baik dia cantik budak ni. Tapi seorang cikgu pun semua cikgu gagal menjadikan menantu budak tu. Orang kaya ni pula yang jauh duduk daripada orang bawah ni. Tanya budak tu, sebab saya jumpa kat rumah saya bila kenduri. Kenduri anak buah kahwin dia sampai. Dia tegur kita, Assalamualaikum Ustaz, slow saya siapa pula budak rumah mana pula nunggu kita. Rupa dulu kat sekolah kita macam ada. Kau dulu yang bising-bising kat sekolah semenda dulu. Berabot cikgu ni siapa lelaki kau ni Aku tunjuk, anak awak kaya tadi. Macam mana kau jumpa? Saya pun pelik Ustaz. Padahal dulu saya kena abah saya kena orang lagi. Tak macam tahu macam mana. Orang nokek tak jadi berjuru bonan lah. Kau orang jauh. Tak siapa-siapa pun kena, saya pun tak tahu. Tuhan bagi rezeki macam tu. Orang baik baik al-khabithat al-khabisin. Perempuan yang buruk untuk buang yang buruk, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Nak beranak saya tengok bagus tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia bergaduh, ayah yang bagus, anak lah tak bagus, hubungan dengan kawan kan. Yang ini saya ingat lengkap lah tuan-tuan. Tak payah sebut nama lah. Ni orang-orang yang dia ada harta dan harta tu dia faham, dia perlu berkongsi dengan orang lain kan. Akhirnya orang lain dapat manfaat hartanya, tapi lagi banyak dia keluarkan, lagi banyak yang dia dapat. Banyak dia dapat tuan-tuan. Saya pernah sebut dulu kan, harta kita ni macam misai. Kalau sayang-sayang tak dicukur, dia tumbuh juga, tapi dia halu-halu je. Kok selalu kasar, cukur selalu, bagi buku bawah, kasar tumbuh harta punya tu lah. Bila selalu keluar pada tempat ni patut, nak yatim, golongan armalah, orang susah, banyak keluar je akan banyak lagi datang. Itulah yang Allah Ta'ala biasa sebut kan, jangan risau dengan apa yang kita beri. Sebab tu saya selalu sebut tuan, kalau kita ada harta sikit, pastikan harta kita tu masuk dalam perut anak yatim, masuk perut orang miskin, masuk orang-orang ni besok di akhirat. Mudah-mudahan menjadi asbab, menjadi pendakwa bagi kita, bukan pendakwa, pengguam bela untuk kita. Menjadi bukti bahawasanya sebelum ini kita Tuhan berikan harta, tapi kita kongsi dengan orang-orang yang memerlukan. Jadi kita bukanlah orang yang lebih mengutamakan dunia sampai kita boleh pegang harta kita. Itu maksud saya. Okey tuan-tuan ya. Habis wa atharul hayatad dunya fa innal Dengar tak azan tu? Azan ya? Kita dengar, kita jawablah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Sikit lagi tuan-tuan ya. Ayat berikutnya mana tadi ya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang tara, melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat pada Allah, kemudian mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, orang ini fa innal jahima hiyal ma'wa.
maka dia nanti akan duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka jahim tempat tinggalnya. Wa amma man tagha wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Jadi lawan orang atas tadi lah. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia menahan nafsu dia, maka daripada dia menahan diri daripada mengikut hawa nafsu, maka tempatnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi menyebutkan maksud amma man khafa maqama rabbi. Adapun siapa yang takut maqama rabbi, ni kedudukan kebesaran Tuhannya. Maqam ni kedudukan Tuhannya. Di sini disebutkan iaitu kata maksud takut kedudukan Tuhannya di sini iaitu takut akan kebesaran Tuhannya tak kala dia berdiri di harapan. Dia bila berhadapan dengan Tuhan, dia takut dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut dengan kebesaran Tuhan dia. Ar-Rabi' mengatakan bahawasanya maqamatu yaumil hisab, takut dengan kebesaran Tuhannya, maksudnya orang yang takut tak kala ketika mana dia dihisap satu hari ni di hadapan Allah. Itu maksud. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kebesaran maksudnya apa? Takut besok ketika hari dia dihisap. Itu maksud ayat wa amma man khafa maqama rabbi, iaitu kata Ar-Rabi' takut hari ketika dia dihitung amalan. Adapun Qatadah mengatakan bahawasanya bagi Allah Ta'ala tu ada satu kedudukan, qad khafahul mu'minun. Allah Ta'ala dia ada maqam, ada kedudukan dia tersendiri, di mana orang-orang mukmin merasa takut dengan kebesaran, dengan kedudukan Allah Ta'ala. Jadi Allah ni ada kedudukan dia sendiri. Macam sultan kan, dia ada kedudukan dia sendiri. Asal kata sultannya, kita sendiri jadi takut, jadi sogan, jadi macam-macam perasaan lah, kedudukan dia. Padahal dia orang macam kita orang, tapi kedudukan dia tu. Maka kata Qatadah, Allah Ta'ala ni dia ada maqam di sini, ada kedudukan, kebesaran dia yang takut pada kedudukan ni adalah orang-orang yang beriman. Imam Mujahid sebut pula maksud wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada kebesaran Tuhannya ni, kata Imam Mujahid maksud dia iaitu orang yang takut ketika mana dia di dunia kepada Allah Ta'ala tak kala dia melakukan dosa. Inda muwaqa'atiz dzam, maksudnya takut di sini maksudnya orang-orang yang masuk ke dunia dia terlanjur buat dosa, timbul ketakutan dalam diri dia. Akhir dia bertaubat dan dia berhenti dia buat dosa. Ini maksud takut, kata Imam Mujahid rahmatullah alaihi. Maksud takut wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu, iaitu kata Imam Qurtubi maksudnya menjauhkan diri daripada maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi menahan diri daripada nafsu ni apa? Menahan diri daripada buat perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan. Kata Sahal At-Tustari menyebutkan bahawasanya meninggalkan hawa nafsu, maksudnya tidak mengikut kehendak hawa nafsu itu adalah merupakan anak kunci kepada syurga. Berdasarkan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Cantik pandangan Sahal ni. Sahal At-Tustari sebut anak kunci syurga tu iaitu meninggalkan hawa nafsu, daripada mengikut hawa nafsu. Mana dalil? Ayat ni menjadi dalil. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada hawa nafsu, maka baginya syurga tempat tinggal, sebagai tempat tinggal. Jadi kalau nak syurga, anak kunci apa? Meninggalkan hawa nafsu. Sebab apa kena mengenanya hawa nafsu dengan kita? Sebab bila sebut hawa nafsu, memang hawa nafsu ni satu yang tak pernah berhenti daripada suruh kita buat kejahatan. Innan nafsa
la ammaratum bisu. Cuba tengok awal-awal juz 13 kan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu hawa nafsu tu ammaratum bisu, dia sentiasa suruh orang buat jahat. Perkataan la ammarah ni maksudnya sentiasa suruh, tak ada berhenti suruh ya buat. Jadi siapa yang suruh buat jahat ni? Hawa nafsu. Hawa nafsu ni suruh manusia ni sentiasa buat jahat dengan maksud tidak ada waktu berhenti. Sebab itulah orang yang dapat menahan diri daripada nafsu, maka orang ni sebenarnya dia di sisi dia ada kunci syurga. Itulah kunci untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga kena ibadah. Hawa nafsu kata jangan ibadah, dia ibadah juga, dia tinggal hawa nafsu, insya-Allah ke syurga dia. Nak masuk syurga Allah ni dia kena taat. Hawa nafsu kata jangan taat, dia tinggalkan hawa nafsu, dia taat juga, insya-Allah dia ke syurga. Dan contoh-contoh yang lain. Allah Ta'ala kata tutup aurat tu wajib. Hawa nafsu kata jangan tutup aurat, tutup aurat, dia tinggalkan nafsu dia, insya-Allah ke syurga dia dengan amalan-amalan baik dia. Jadi Sahal kata anak kunci syurga itu meninggalkan hawa nafsu. Dan Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawasanya, kata dia, antum, ini disebut masa waktu dia, Abdullah bin Mas'ud kata pada para sahabat, antum fi zamanin yaqudul haqqul hawa wa sayati zamanun yaqudul hawal haqq. Kamu semua ni, kata Abdullah bin Mas'ud, berada pada satu zaman di mana kebenaran memimpin hawa nafsu. Al-haq yaqudul hawa. Kebenaran memimpin hawa nafsu. Hawa nafsu duduk belakang, kebenaran duduk depan. Kata Ibn Mas'ud lagi, Abdullah bin Mas'ud lagi, akan datang satu zaman di mana hawa nafsu yang memimpin kebenaran. Hari itu akan datang zaman orang dengar cakap nafsu daripada cakap yang benar. Akhirnya banyaklah benda-benda yang tak betul nampak betul. Kenapa? Kerana nafsu yang membetulkannya. Kebenaran duduk kat belakang. Zaman tu zaman kita ni, akhir zaman ni, mana zaman lain ni lepas ni. Kita akhir zaman kan, zaman kita lah ni kan. Di mana akhirnya nafsu lah yang memimpin kebenaran. Jadi banyak kebenaran terperosok ke belakang. Yang nampak adalah, yang kerana di hadapannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tuan-tuan. Ini tak payah kita huraikan panjang. Kalau kita hurai panjang kan orang sakit telinga dengan kita. Orang sakit telinga dengan kita. Ada banyak perkara yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan ini. Bagaimana bentuk hawa nafsu yang memimpin kebenaran cukup banyak. Jadi kita cukup faham yang ini. Kalau kita cakap panjang-panjang kan orang marah dengan kita. Orang akan cakap ustaz tu kau nak nipi orang, nak burukkan orang. Tak adalah kita niat macam tu. Tapi itulah yang berlaku di akhir-akhir zaman ni. Manusia telah menolak kebenaran, banyak ikut hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang yang meninggalkan hawa nafsu ni, maka Allah Ta'ala akan berikan syurga sebagai tempat tinggal. Wal ayatani nazlata fi Mus'ab bin Umair wa akhihi Amir bin Umair. Imam Qutubi sebut dua ayat ni cerita orang tara dengan cerita orang taat ni. Wa amma man khafa, orang yang takut dengan Tuhan dengan orang yang melampaui batas tadi. Kata dia wal ayatani, dua ayat ni nazalata, diturunkan kepada Mus'ab bin Umair dan saudaranya yang Amir bin Umair. Jadi nama sama Umair ni tak tahu siapa abang siapa adik ni. Tapi Imam Qutubi sebut dua ayat ni cerita orang tara dengan orang yang melampaui batas dengan orang takut Tuhan ni. Kata Imam Qutubi di sini, ayat ini turun kepada Mus'ab bin Umair dan saudaranya yang bernama Amir bin Umair. Maka Ad-Dhahhak telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia bawa cerita, qala amma man tara fa huwa akh li Mus'ab. Jadi kata Ibnu Abbas, orang yang tara tu, yang melampaui batas tu, iaitu saudara kepada Mus'ab bin Umair, iaitu Amir bin Umair. Di mana disebutkan di sini Amir bin Umair ni telah ditawan dalam perang Badar, Yaumi Badar. Ditawan dalam perang Badar dan dia telah ditangkap oleh orang-orang Ansar. Yang menawan tu, menangkap tu orang-orang di kalangan orang Ansar. Orang Madinah lah tangkap Amir ni, saudara kepada Mus'ab. Bila ditangkap,
Maka sahabat-sahabat Ansar pun tanya dia, "Man anta? Kamu ni siapa?" Dia pun sebut, "Ana aku Mus'ab bin Umair. Aku ni saudara kepada Mus'ab bin Umair." Bila sahabat-sahabat dengar Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat ni kena Mus'ab bin Umair ni siapa? Antara sahabat yang orang hormat. Oh, ni sahabat, adik beradik sahabat kita ya. Maka sahabat-sahabat Ansar yang menangkap Amir tadi pun akhirnya falam yashudduhu fil wasaq. Maknanya tak ikat dia. Taklah ikat macam tawanan-tawanan yang lain, tidak ikat, bal wa akrimu wa akramuhu wa bayyituhu. Mana orang muliakan Amir ni, orang bagi dia rumah pula untuk tinggal, duduk sama-sama dengan dia walaupun tawanan, duduk sama, tak kena ikat macam orang lain. Bila itu malam, bila waktu pagi, orang pun berceritalah kepada Mus'ab bin Umair ni, "Adik kau, abang kau, saudara kau kita dah tangkap dalam perang Badar. Ada kita ni. Kita follow dengan baik, kita hormat dia, kita suruh tinggal dengan kita," kata sahabat-sahabat Ansar ni. Maka Mus'ab bin jawab, "Ma huwa li bi akh." Ya, aku tak ada saudara macam tu, kata dia. Sebab ini dah jadi musuh pada orang Islam, menentang orang Islam. Amir ni dalam perang Badar aku dah tangkap. Kata Mus'ab, "Aku tak ada saudara macam tu. Aku tak ada saudara," kata dia. "Ikatlah tawanan kamu." Maknanya disuruh ikat saudara tu. Ikat tawanan kamu. Kerana sesungguhnya tawanan kamu itu ada ibunya, dan ibunya adalah Ahlul Batha. Mak dia lah. Omah ini banyak roto. Ikat dia. Omah ini banyak perhiasan dia, banyak hartanya. Mak Mus'ab lah. Mak Amir. Ikat. Jangan tak ikat. Dia ni musuh. Aku mana ada saudara, kata Mus'ab ni. Ikat. Maka diikat lah. Bila dengar sampai beritahu pada Mak Amir ni anak kena ikat semua, dia pun bayarlah tebusan nak selamat anak. Jadi orang Islam dapat roto banyak. Kata Mus'ab, "Ikat budak ni, ikat ni." Padahal saudara dia ya. "Ikat, dia ni tawanan. Aku tak ada saudara macam ni," kata Mus'ab bin Umair. Maksud nak bezakan, Mus'ab ni orang yang taat pada Allah, mengikut risalah Nabi Muhammad, dakwah Rasulullah SAW. Tapi Amir ni menentang dia. Jadi Amir ni, kata ulama sini, dia adalah orang yang disebutkan tagha tadi, lebih mendahulukan dunia, tak mengikuti dakwah Nabi. Mus'ab tak, tinggalkan segala harta dia, ikut Rasulullah SAW ke Madinah. Ni cerita dua orang adik-beradik ni, dua orang saudara ni kan. Maka ibunya pun hantar wang tebusan nak selamatkan anak dia. Jadi cacat kata betul tu. Jadi jadi dapatlah orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi ni roto banyak sebagai tebusan kan. Sebagai tebusan. Wa amma man khafa maqama rabbahu, kita habiskan ayat ni, betul-betul berhenti Syak tuan. Insya-Allah kan kau jawab benar kan. Maka adapun orang yang takut kedudukan Tuhannya, maka dia adalah Mus'ab bin Umair, kata Imam Qutubi. Kenapa dia disebutkan Mus'ab bin Umair disebutkan sebagai orang yang takut kepada Tuhannya? Kalau tadi Amir saudaranya orang yang tak takut, yang tagha. Tadi yang takut pula di sini maksud dia adalah Mus'ab bin Umair ni, kata Imam Qutubi. Kenapa? Kerana dia waqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi yaum Uhud hina tafarraqa an-nasu anhu. Maknanya dalam perang Uhud, ketika mana manusia, tentera Islam dah lari, bila diserang daripada belakang oleh tentera Khalid bin Walid, sehingga Nabi tertinggal. Orang dah lari. Mus'ab bin Umair nampak ketika itu Rasulullah dihujani dengan anak panah sebagainya. Mus'ab bin Umair jadikan diri dia sebagai benteng. Mus'ab ni dia lebih mendahulukan Nabi Muhammad SAW. Ketika mana sahabat-sahabat lari kan ada 10 orang kan, Mus'ab ni jadikan diri sebagai benteng untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempertahankan Nabi, sehinggalah anak panah menebusi tubuh dia banyak. Banyak anak panah yang kena pada badannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan mutasyahhitan ni, berlumuran darah. Tak kala falamma ra'ahu Rasulullah. Maknanya ketika Nabi Muhammad nampak Mus'ab ni dah kena panah banyak, dia berlumuran darah, Nabi pun sebut indallahi ahtasibuk. Maksudnya aku harap Allah Ta'ala beri ganjaran pahala yang besar kepada engkau wahai Mus'ab, dengan apa yang kau buat. Kan dalam perang Uhud Nabi dahi berdarah, gigi patah kan. Nabi bila tengok Mus'ab dalam keadaan banyak bersarang anak panah ke badannya, berlumuran darah, Nabi pun doa,
Aku harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala yang besar kepada engkau. Maka Nabi pun sebut pada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku melihat Mus'ab bin Umair ni wa alaihi burdan. Dia pakai budak ni dua selendang yang ma ta'rifu qimatahuma. Kata Nabi pada sahabat-sahabat, Nabi kata, aku harap Allah Ta'ala beri dia ganjaran pahala yang besar. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku melihat Mus'ab bin Umair memakai pada bahunya ada dua selendang yang tak ada seorang pun tahu nilai selendang tu. Sedang wa inna syirakan alaihi, sedangkan tali selipar dia pun daripada emas, min zahab, Nabi sebut. Ini disebut dalam tafsir Alusi oleh Imam Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi Imam Qutubi mengambil daripada tafsir Ruhul Ma'ani oleh Imam Alusi. Di situ kan disebut ni. Nabi sebutkan Mus'ab bin Umair akhir dia syahid kan. Dialah yang Nabi akhirnya tarik kepala. Dia kan tak salah saya, Mus'ab bin Umair ni lah. Tarik tutup kepala, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Nangis Rasulullah SAW. Sehingga Nabi doa, mudah-mudahan kau Mus'ab Allah Ta'ala beri ganjaran pahala besar. Nabi bersebut pada sahabat, aku nampak Mus'ab ni, dia memakai, ada padanya dua selendang yang tak tahu macam mana rogo, mahal rogo ni, tak ada siapa yang tahu, kata Rasulullah. Dan tali selipar ya daripada Omer. Tali selipar tu kalau kita duduk kat dunia ni, tali selipar Omer, kita paling kaya kat di Malaysia ni kat ni. Tak ada orang buat tali selipar pakai Omer tu. Kan ni tali selipar pun Nabi sebut syirakan alaihi min zahab. Dan ada pendapat mengatakan Mus'ab bin Umair ni lah yang membunuh saudaranya yang bernama Amir dalam perang Badar. Bukan kena tangkap. Tadi kata pendapat pertama saudara ni ditangkap. Tapi pendapat kedua mengatakan tak, Mus'ab bin Umair lah yang bunuh saudaranya dalam perang Badar. Maknanya tak kena tangkap, mati dibunuh oleh siapa? Mus'ab sendiri, kerana saudaranya itu menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah ni ada banyaklah pandangan-pandangan sebenarnya menyebutkan. Ada yang sebut ayat ni sebenarnya bukan turun kepada Mus'ab dan Amir, tetapi dia turun kepada dua orang, iaitu Abu Jahal bin Hisham Al-Mahzumi dan Mus'ab bin Umair. Ada yang kata ayat ni turun kepada Abu Jahal dan Mus'ab. Kan? Ada yang kata ayat ni turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma man khafa. Dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Di sini disebutkan bahawasanya As-Suddi menyebutkan bahawasanya ayat ni turun sebenarnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat sehingga ayat ni turun? Nak menceritakan ketakutan Abu Bakar kepada Tuhan. Maka As-Suddi menyebutkan di sini nazalat hazil ayah wa amma man khafa maqama rabbih fi Abi Bakar As-Siddiq. Ayat ni turun menceritakan tentang ketakutan Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ceritanya saya terjemahkan sini tuan. Bahawasanya Abu Bakar ni dia ada seorang gulam, mana budak suruhan macam hamba lah, yang setiap hari bawakan makanan untuk Abu Bakar ni. Kan zaman perhambaan tu ada hamba kan. Jadi Abu Bakar ni dia ada budak suruhan dia yang ya'tihi bi ta'amin wa kana yas'aluhu min aina ataita bihadza. Mana setiap hari budak tu bawa makanan, Sayyidina Abu Bakar akan tanya, mana kau ambil ni? Mana kau dapat ni? Siapa beri? Kau masak sendiri kau? Kan ada orang, kalau orang betul-betul beramal ni, kita nak panggil bagi dia makan payah. Tanya ni, mana ambil ni? Beli kat mana? Kedai mana juga, kedai Cina, macam-macam soal lah. Kita tak ada dah, kita talur halal talur kan. Ada orang yang cerita sampai punca cari susah nak bagi makan macam tu tuan-tuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni macam tu. Setiap kali budak suruhan ni bawa makanan, dia akan tanya dulu, "Kek mana kau ambil?" Satu hari fa'atahu yauman bi ta'amin falam yas'alhu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar ni dapat makanan budak ni bawa, dia tak tanya pula. Dan wa akalahu, dia tahu makan. Bila dia makan, budak ni jadi pelik lah. Setiap hari tanya, "Dia mana ambil ni? Mana datang ni? Kau beli kau pakai duit mana?" Macam tu lah kan. Hari tu Sayyidina Abu Bakar tak tanya pula. Bila Sayyidina Abu Bakar tak tanya, budak tu tanya Sayyidina Abu Bakar, "Lima la tas'alnil yaum?" Kenapa hari ni kau tak tanya aku? Selalunya wahai Abu Bakar, wahai tuan tanya aku daripada mana dapat makanan ni. Hari ni tak tanya pula. Budak tu heran, tanya. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, "Nasi tu aku lupa nak tanya kau."
Dia pun tanya, famin aina laka hadha ta'am. Lupa pula kata, mungkin Sayyidina Abu Bakar ketika tu lapar ke pun nak tanya. Baru tanya, ke mana kau ambil makanan ni? Macam gitu lah. Selalu tuan tanya, mana ambil? Ini tak tanya pula. Lupa. Mana kau ambil? Macam tu lah. Mana kau ambil ni? Budak tu pun jawab, aku sebenarnya ada buat ramalan pada orang jahiliah. Orang tak ada agama ni minta tanya aku, disuruh aku buat ramalan. Aku pun ramal kalau nasib dia ni. Tilik dah tilik orang Zuruhan ni. Aku pun ramal nasib dia ni. Bila aku ramalkan nasib dia ni, dia macam percaya pula. Dia bagi aku makanan ni. Ni bagi kau ni. Ketua ke Sayyidina Abu Bakar. Ada orang datang tak tilik nasib macam tu lah. Aku pun tilik nasib dia, kata budak ni. Dah tilik nasib tu, dia bagilah aku sesuatu, bagi makanan ni makanan ni. Orang tu lah bagi. Kau bagi kat kau ni. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar, dia pun memuntahkan makanan itu ketika itu juga. Sambil dia berkata, tengok ni takutnya Sayyidina Abu Bakar. Waqal, dan dia bersebut, ya Rabb, mana wahai Tuhanku, ma baqiya fil uruqi fa anta habastahu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah cuba muntahkan semua-semua ni, ya Allah, yang aku tak patut makan benda ni. Aku dah muntahkan semua, wahai Tuhanku. Sesungguhnya apa yang tinggal dalam urat aku ni, kau ada sampai masuk beredar dalam darah ni, Allah, itu bukan salah aku, ya Allah, itu Engkau yang tahan daripada keluar, ya Allah. Takut Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, aku dah muntah semua-semua dah ni, kau ada tertinggal, ya Allah, itu bukan kerja aku, ya Allah, itu Engkau yang tahan dalam badan aku supaya tak keluar. Kata Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu, fanazalat ayat, maka turunlah ayat, wa amma man khafa maqama. Tuhan puji, adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan diri dia daripada nafsu, maka syurgalah tempatnya. Jadi ayat ni turun, kata Suddi rahmatullahi, nak cerita bagaimana keadaan tawaduknya Sayyidina Abu Bakar, takut dia melanggar larangan-larangan Tuhan, sampai akhirnya dia menyebutkan, ya Allah, kalau dia tak keluar lagi, ya Allah, ini semua Kau yang tahan, ya Allah, aku dah usul untuk keluarkan semua. Ini masyhur cerita ni, Sayyidina Abu Bakar, yang ni Sayyidina Abu Bakar. Masyhur cerita kan, Sayyidina Abu Bakar pernah menjolok mulut anaknya kerana makan buah-buahan daripada pokok sebelah rumah. Kan dia jolok-jolok sampai rumah kata, mati anak kita ni. Apa Sayyidina Abu Bakar jawab? Biar dia mati daripada hidup makan sesuatu yang bukan hak. Ini orang dulu-dulu. Kita tak pernah tanya pun kan. Sapu nampak halal, makanlah. Kan? Jadi halal memang dah halal lah. Nak selamat makanan ni, halal memang dah halal. Halal, status halal tu dah ada dah. Tanyalah, penuh dapet, mana sumber dia, kau masak, campur apa, semua kau macam mana proses nak buat, itu semua kau nak tanyalah. Orang yang teliti lah. Kita ni kurang teliti, kita berhukum dengan yang nampak je. Tak ada salah, ada betul dah tu, fiqh macam tu. Tapi orang-orang yang beramal dengan tasawuf ni, dia akan kaji sampai habis kan. Akhirnya tak makan sudah, tak. Orang-orang tasawuf ni macam tu lah dia. Dia makan sikit kan. Biar sikit tapi yang masuk tu berkat. Kita tak. Kita makan segala yang boleh makan, makanlah. Janji hidup boleh menapih, dah lah tu. Kita. Itulah yang disebutkan oleh Imam Suddi rahmatullah alaihi. Dan Imam Al-Kalbi, dan Al-Kalbi menyebutkan ayat ni sebenarnya turun kepada siapa saja. Kepada siapa saja yang rasa dia nak buat maksiat. Dia nak buat maksiat dan dia mampu buat maksiat tu dalam keadaan dia berseorangan, orang lain tak nampak. Tetapi summa tarakaha min khaufillah, akhir dia tinggalkan. Kata Al-Kalbi, ayat ni sebenarnya turun pujian kepada orang yang dah hampir nak buat maksiat. Ketika mana dia mampu buat maksiat, orang tak nampak maksiat dia nak buat tu, orang tak tahu, kerana dia seorang dia tahu dia memang boleh buat, tapi akhir ditinggalkan, dia tak buat maksiat tu kerana dia takutkan Allah. Maka ayat ni turun kepada orang yang sebegini. Pujian kepada orang yang sebegini. Dia poso. Poso. Anak-anak kita dah akhir balik semua poso. Kan? Pergi dapur lapar benar, so angkat tu saja. Ada lah pagi tadi punya murtabak lagi, elok subuh nampak kan. Orang tak ada kat dapur, kalau dia makan memang tak ada siapa tahu. Makan buah kotul, makan konyang pun tak tahu kan. Tengah hari elok rehat ya kan. Boleh makan lah tu. Mak tak nampak, ayah tak nampak, tapi dia tak makan sebab Allah Ta'ala nampak dia. Jadi ayat ni turun kena pada orang macam tu. Dan siapa-siapa lagi lah
Siapa-siapa saja yang meninggalkan maksiat kerana takut pada Allah, maka ini merupakan, ayat ini merupakan pujian kepada orang yang sebegini. Wallahu alam tuan-tuan. Kita sambung kemudian ni insya-Allah. Panjang umur murah rezeki ni, nak murah datang sini susah tuan-tuan. Bila Cikgu Duan hantar mesej, Allah tepuk dahi dia hantar mesej pula tanya bila nak mula kuliah. Orang rumah berdoa tu, bang bila ulang. Abang rasa mood air raya hari ni, biarlah bulan depan lah orang panggil. Dalam rehat tuan-tuan, lepas isyak tidur, sungguh enak waktu rasa Kita mula kuliah ni balik. Allah Tuhan bawa tadi nak rangkit tadi, Allah bawa waktu rasa nak buka kitab, nak tengok kitab balik sampai mana, puih potang tadi mencari kat mana, diam jumpa juga ada tanda ke apa semua. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan ni kita dah mula ni, insya-Allah kita tahu lah kan, sebab tak mula memang tak ada dah mula tu kan. Tapi itulah ilmu ni tuan-tuan, bila kita tuntut insya-Allah banyak keberkatan. Janganlah mikir tahun dah saya mengaji Ustaz surau ni, Ustaz Rafai, Ustaz Syukur, Ustaz ni saya macam tu tak ada benda saya ingat pun Ustaz tadi semua lupa tadi kan. Tak apa tuan-tuan, paling tidak pun kita dapat berkat duduk dalam majlis ilmu. Makhluk Tuhan yang lain ni, atas bumi, dalam sungai, dalam air, dalam angin ni semua mendoakan orang untuk ilmu ni. Sekurang-kurangnya kita dapat manfaat doa daripada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Mudah-mudahan doa-doa makhluk Tuhan yang lain ni menjadikan kehidupan kita lebih berkat. Walaupun kita tak ada ilmu, tapi mudah-mudahan dengan doa makhluk-makhluk yang lain sebabkan kita sentiasa istiqamah dalam amalan kita, mudah-mudahan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.